الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى ونعمة الحسنى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه وبعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Surau, Tuan Haji, Tuan Hajah, Muslimin Muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, puja syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan kita menyambung pengajian kitab kita, pembacaan kitab Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafiz dan Imam Al-Katsir rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Jadi pada malam ini kita akan sambung lagi perbahasan mengenai hadis-hadis fitnah yang akan muncul sebelum muncul Dajjal. Umat Nabi SAW, antara ujian yang akan menimpa adalah siri-siri fitnah yang banyak ataupun ujian yang berat akan menimpa sebelum munculnya kemuncak segala fitnah, iaitulah fitnah Dajjal. Jadi pada malam ini kita akan tengok satu lagi hadis, iaitulah hadis riwayat Abu Daud, bahawa perawi hadis ini berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menerangkan panjang lebar tentang berbagai jenis huru-hara, iaitu fitnah, hingga akhirnya menyebut fitnah ahlas, iaitu huru-hara yang tiada penamat. Kata perawi hadis ini Abdullah bin Umar, dia kata satu hari dia duduk dengan Nabi SAW, dan ketika sahabat-sahabat duduk dengan Nabi ini, Nabi sampaikan cerita mengenai fitnah yang banyak, hinggalah Nabi sebut satu fitnah yang besar, namanya fitnah akhlas. Nabi SAW ada waktu Nabi sampaikan hadis, Nabi sampaikan pengajaran di mimbar, ada waktu Nabi mengajar di sahabat dalam masjid, ada waktu Nabi ketika itu sedang berbual-bual, duduk kelompok dengan sahabat, dan Nabi akan ada sesi soal jawab dan Nabi cerita pada sahabat perkara-perkara tertentu. Dalam hadis ni Abu bin Umar kata, satu hari itu Nabi cerita pada kami tentang siri-siri fitnah yang banyak, panjang lebar Nabi cerita. Kenapa? Seperti yang saya sebut tadi, bahawa umat Nabi Muhammad SAW makin dekat dengan akhir zaman, makin banyak fitnah yang akan dilalui, ujian yang akan dilalui. Kita telah baca pada awal pengajian kita, start daripada selepas kewafatan Nabi SAW sendiri, fitnah ini sudah bermula. Ada Nabi palsu, orang tak nak bayar zakat. Kemudian di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab berlaku pembunuhan Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian berlaku fitnah di zaman sahabat hingga menyebabkan peperangan sivil, peperangan Jamal. Ada juga konflik di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian konflik di zaman Bani Umayyah. Dia berterus lepas satu lepas satu, dan keadaan dia akan jadi lebih kritikal. Kerana apa? Kerana kita kalau baca dalam hadis Nabi SAW, Nabi memperingatkan kita tentang bahaya Dajjal. Ini bab yang kita sedang baca. Dajjal ni kemuncak segala fitnah. Dan Nabi SAW sebut bahawa satu hari Abdullah bin Mas'ud, dia beritahu Nabi, ya Rasulullah, aku dengar Dajjal ni dia bawa fitnah. Ujian, antara ujian yang berat dia adalah dia akan bawa, ketika manusia sedang lapar, dia akan bawa segunung roti dengan sungai air. Orang ketika itu tengah lapar. Dan dalam hadis lain juga sebut bahawa mana-mana kawasan kampung tersebut orang tu ikut Dajjal, orang lain kelaparan, kampung tersebut akan subur, tumbuh-tumbuhan dia akan subur, binatang ternak dia akan gemuk, kawasan tersebut akan turun hujan, emas-emas dan tanah akan keluar. Kawasan kampung yang ikut Dajjal, siapa yang lawan Dajjal, dia akan sebalik, dia akan kering botak, mati kelaparan. Ya Allah bin Mas'ud, dia kata, ya Rasulullah, aku dengar nanti waktu orang lapar, Dajjal ujian dia berat tu, dia sesuai bawa gunung-gunung daripada roti, kemudian air-air yang banyak. Nabi SAW sebut yang itu, Nabi kata ahwanu ala Allahi min dhalik. Nabi kata yang itu tu setakat makanan dan semua tu ringan. Nabi kata kerana ada fitnah-fitnah yang lebih berat yang Dajjal akan bawa. Ya, Nabi minta kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi Abdullah bin Umar kata ketika Nabi cerita tentang fitnah-fitnah yang sedang berlaku pada akhir zaman, hinggalah Nabi sebut satu perkara, iaitu satu fitnah yang nama fitnah ahlas, iaitulah huru-hara yang tiada penamatnya. Seorang bertanya, ya Rasulullah, apa itu ahlas? Apa itu fitnah ahlas? Ahlas ni mereka tahu, tapi fitnah ahlas tu mereka tidak tahu. Nabi SAW menjawab, ialah rampasan harta dan keluarga lalu dibawa lagi. Semua orang akan kehilangan harta benda dan keluarga, sama ada dibawa lari ataupun musnah, hilang begitu saja. Ahlas ni dari sudut bahasa dia adalah pelapis. Kalau orang tuan-tuan tengok cerita cowboy, macam cerita cowboy lah, kita kasi tak ada kuda kan. Betul cerita cowboy. Cowboy kan dia naik kuda, dia ada pelana, dia panggil pelana atas tu. Pelana tu kan, dia pijak, dia di bawah tu tempat pijak kaki, pijak tu. Yang tu diikat dekat perut kuda kat pelana. Sebelum orang letak pelana tu dibuat daripada, ada yang dibuat daripada kayu, dia dibuat, kemudian dibuat daripada kulit dan sebagainya, sebab dia sit keras kan pelana tu. Sebelum letak pelana ke atas perut, atas belakang kuda, biasa orang akan letak satu lapis kulit. Satu lapis ni supaya pelana tu keras, sit tu keras, dia taklah kena terus kepada kulit kuda tu. Kalau letak mungkin kuda tu akan jadi luka kulit dia dan sebagainya. Jadi dia letak satu lagi lapis kulit. Pelana tu orang cabut. Bila balik rumah, dia parking dia kuda dia ikat, yang tu orang cabut, bawa masuk rumah. Kenapa? Pelana tu dia mahal. Pelana tu dia macam kira status lah. Kuda tu mahal, orang tengok pelana dengan ukiran, dengan material kain, dengan material kulit dia letak tu, dia status. Jadi benda tu mahal, orang simpan bawa balik. Orang tak letak situ. Dia macam helmet lah tuan-tuan. Tuan-tuan helmet motor, tuan-tuan bawa balik masuk rumah, tuan-tuan tak ikat kat situ kan. Helmet mahal-mahal apa semua, tuan-tuan letak kat motor, dia hilang lah. Jadinya pelana tu orang bawa balik, kulit yang letak lapis tu orang biar kat situ. Kulit yang buat letak lapis atas kuda tu, yang tu ahlas nama dia, yang tu letak kat situ. Jadi ada sebagian ulama kata, kenapa fitnah dan dia ahlas? Kerana fitnah ni kalau dia lekat, dia jarang cabut. Dia kalau terkena, dia makan masa yang lama untuk hilang daripada fitnah tersebut. Sebab tu ahlas. Kalau pelana tu dicabut, kejap ada kejap cabut. Tapi kalau ahlas ni, lapis tu kena, fitnah tu kena, dia akan payah untuk berhenti. Dan fitnah ahlas ni Nabi suruh bahawa semua orang akan mengalami kehilangan harta benda dan keluarga. Semua orang akan kehilangan harta benda dan keluarga. Kalau tuan-tuan tengok mini ataupun mikro ahlas, ahlas skala kecil ni dia telah berlaku pun dekat negara-negara yang Allah Ta'ala uji dengan peperangan. Kalau tuan-tuan pergi jumpa dengan dengan saudara-saudara kita yang ada dekat Gaza tu, hampir ke semua orang rumah mereka musnah, dan pasti ada dalam ahli keluarga mereka yang kehilangan ahli keluarga. Saya ingat 2 bulan lepas, 3 bulan lepas, ada kawan saya yang Palestin datang sini. Dia kuliah kat sini. Ada kawan saya Palestin datang kat sini. Lepas tu kita duduk makan sekali kat tepi. Kawan saya itu dia kata dalam keluarga dia ada 21 ahli keluarga tak ada. Pada dalam keluarga besar kan ada keluarga kecil, suami isteri anak, suami isteri anak, saudara. Ada 21 keluarga dia habis itu. Suami isteri anak habis, mati kata. Kita boleh bayar tak? Betul kata kita kata hampir ke semua orang kat sana pasti akan kehilangan ahli keluarga dan juga harta benda. Ini kita kata yang kita duk lihat ni, ini adalah fitnah ahlas yang kecil baru. Dia baru melanda wilayah-wilayah atau kawasan-kawasan tertentu. Kalau tuan-tuan tengok di negara perang lain, saya pergi, kalau tuan-tuan tengok negara-negara perang, saya pernah pergi Pakistan, saya pergi Afghanistan. Afghanistan adalah negara yang terjejas perang 40 tahun peperangan. Sejak daripada perang Soviet Union, kemudian sambung perang saudara, kemudian sambung pula Amerika masuk, 40 tahun peperangan. Dekat sana punyalah kesan peperangan itu menyebabkan ada generasi yang terputus, hilang. Dekat sana waktu saya pergi 2021, 75% statistik dia, 75% rakyat Afghanistan umur 35 tahun ke bawah. 75% umur 35 tahun ke bawah. Dan separuh daripada 75% umur 15 tahun ke bawah. Maknanya rakyat dia ramai orang muda. Mana pergi orang tua dia? Kalau tak silap saya, yang umur 60 tahun ke atas bawah daripada 10%. Umur 60 tahun ke atas bawah daripada 10%. Sikit sangat. Orang tua dia sikit sangat. Jadi mana pergi orang lama-lama dia? Kerana yang ramai ni kebanyakan dia mati. Mati sama ada dia terlibat dalam pertempuran ataupun dia ada dekat tempat yang salah pada waktu yang salah, wrong place at the wrong time. Kadang-kadang orang tu letak bom kat situ, dia ada dari situ dengan dia sekali meletup. Saya pergi rumah anak yatim, dia tengok file-file. Sebab apa jadi yatim tu biasa dia akan faktor kat situ lah. Kenapa jadi yatim?
Boleh saya kata hampir 90% anak yatim tu bapa dia meninggal sebab terlibat dengan peperangan. Sama ada kena tembak, kena bom, ataupun satu rumah anak yatim saya pergi tu, semua kat situ jadi yatim sebab bapa dia sembahyang Jumaat, bapa dia orang dia sembahyang Jumaat, kemudian ada siapa tak tahu datang bawa pakai vest dekat dalam jubah dia, kurta, dia orang pakai kurta kan. Sembahyang Jumaat, bila angkat takbir yang rakaat kedua, semua orang dah ramai diletupkan. Tuan-tuan boleh bayar tu, orang tengah rapat-rapat dia letup. Jadi ramai yang puluhan orang yang mati pada ketika itu. Dan benda ni bukan berlaku sekali, berkali-kali berlaku dekat sana. Ketika saya ada dekat sana pun berlaku 1 kilometer saja daripada saya, letupan. Orang tengah orang tengah semua letupan dekat situ, 1 kilometer daripada saya tu. Hampir setiap hari 200 orang rakyat dia mati, 100 ke 200 orang selama lebih kurang 20 tahun. Tak boleh bayar. Jadi bila begitu, maknanya pasti akan ada orang yang ahli keluarga dia terlibat, terbunuh setiap hari. Begitu juga macam tuan-tuan tengok apa yang berlaku dekat Syria selama lebih daripada 2011 hingga 2024 ni, kita kata lebih kurang 13 tahun telah berlaku peperangan kat Syria. Peperangan kat Syria sebenarnya dia, kalau tuan-tuan ikuti, dia jauh lebih dahsyat daripada apa yang berlaku kat Gaza, tuan-tuan. Kat Gaza ni dia dahsyat, tapi dekat Syria jauh lebih dahsyat, tuan. Jumlah dekat Gaza hari ni lebih kurang, kita kata total campur dengan yang terkabur semua tu, sehingga lebih mungkin dalam tidak sampai 100,000 lagi lah. Campur yang terkabur semua tidak sampai 100,000. Sebab official nama 46,000, yang terkabur mungkin dalam 30,000 ini, dia mungkin 90,000 itu. Syria tuan, official nama dia 400,000 dia mati. Official nama dia. Yang tak official sehingga mungkin sekitar 1 juta dekat Syria yang mati. Dan Syria ni negara dia jauh lebih besar daripada Gaza. Saya masuk Syria 20%, saya tinggal negara dia lebih kurang 20%, 30% je. Yang bagi semua hancur. Betul akan tengok negara dia hancur. Rakyat dia sebenarnya mungkin juta mati. Kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku dekat Syria sebelum daripada ni tuan-tuan, antara yang pernah berlaku dekat Daraa, nama tempat ni. Daraa ni dia, kalau kita masuk daripada Jordan, kita akan jumpa Daraa. Kita akan jumpa dekat situ Nawa. Nawa ni kampung Imam Nawawi kat situ kan. Kampung makam Imam Nawawi pun dulu pernah ada bomba hancur makam Imam Nawawi tuan. Jadi Daraa ni pernah jadi apa, jadi dia kepung Daraa, kepung hingga makanan tak masuk, minyak tak masuk untuk tempoh beberapa minggu, 3 minggu lebih kurang macam tu. Dia orang berada dalam keadaan kelaparan. Bahkan ada di dalam Syria pengepungan yang berlaku sampai ada rakyat dia mati sebab kebuluran tuan. Gaza tak berlaku sampai tahap itu lagi tuan. Bila benda kepung 3 minggu lebih kurang macam tu, lepas 3 minggu orang tengah kelaparan, dia lepaskan lori minyak masuk, makanan masuk, apa semua. Bila masuk kedai buka, orang serbu. Orang serbu sisi minyak, orang serbu kilang-kilang roti sebab orang makan roti. Tengah serbu dia tuan, dia boleh hantar roket satu lagi. Kecai pun sepai tuan. Dahsyat tuan. Di Syria juga video-video ni kalau tuan tengok, dia masih ada lagi. Biasalah bila berlaku syahid, mereka akan agak bawa jenazah syahid syuhada, dia kan bawa. Tengah beragak tu dia boleh hantar roket satu lagi tuan. Waktu kita kata jumlahnya syahid dia dapat hampir, kita kata ke semua orang yang ada dekat Syria ni, dia kehilangan harta benda dan juga kehilangan ahli keluarga. Yang ni yang kita dah sebut ni, Afghanistan, Syria, Gaza ni, ini mini akhlas. Mini akhlas, kecil saja tuan. Nanti akhlas yang betul dia akan berlaku sebelum muncul Dajjal, semua orang berbeza. Benda tidak akan berlebar. Semua kita akan merasai kehilangan harta benda dan juga kehilangan ahli keluarga. Sama ada kita mampu atau tak mampu nak hadapi zaman tu je kita kadang-kadang. Saudara-saudara kita dekat Gaza, tuan-tuan tengok, mereka ni hebat, boleh bertahan dalam keadaan lebih daripada setahun ni, kerana mereka dah biasa kan. Mereka dibesarkan daripada kecil semasa ni. Mereka bukan berperang sejak 7 Oktober 2023. Mereka dah perang sejak 47 lagi kan. Kita baca kisah Yahya Sinwar tu kan. Yahya Sinwar tu lahir pun dah kena halau dah. Jadi pelarian kampung dia dari Askalan, lahir masuk dalam Gaza. Lepas tu waktu muda kena tangkap masuk dalam penjara Israel 20 tahun. Masuk dalam penjara 20 tahun, kemudian hidup melawan Israel. Maknanya sepanjang hidup dia dah melawan Israel lah. Dia tak, dia bila jadi peperangan begini, kena buat begini, dia dah agak biasa bagi dia, satu benda biasa. Orang Gaza ni, kalau tuan-tuan tengok dia, sebelum daripada peperangan ni, kalau contoh kita kata tengah makan kat kedai, tiba-tiba bom tu, bom. Mereka akan keluar tengok, kalau ada orang yang syahid, mereka akan keluarkan. Kalau tak ada orang syahid, mereka akan sambung makan tadi. Begitu. Jadi kalau tengah baca surat apa punya bom, mereka akan tengok, oh kena tak ada orang ni, sambung je. Bagi dia benda tu dah biasa dia tuan.
Jadi sebab tu tuan-tuan tengok mereka berhadapan dengan situasi setahun ni. Mereka sekarang ni tuan-tuan tengok, mereka cuba untuk jadikan hidup tu macam biasa. Cuba jadi hidup macam biasa. Kami dah mula terima permintaan daripada saudara-saudara kita kat sana untuk ada kelas online. Dah minta kelas online, tuan-tuan nak masuk sebab universiti dia hancur, sekolah dia hancur. Minta kelas online. Kita bulan ni tak pegang pun tak pergi sekolah, tuan. Tak pegang pun tak sama belajar. Ini pegang sambung online, minta untuk mereka dah start majlis kahwin macam biasa. Rumah betul-betul tu dia cuba hidup, bersih-bersihkan balik, duduk dalam keadaan rumah betul. Mereka cuba jalani hidup macam biasa, tuan. Kerana apa? Kerana mereka sebenarnya pun dah agak terbiasa dengan benda ni. Cuma mereka anggap menjadi satu lumrah, mereka kena teruskan kehidupan dan mereka tak akan keluar daripada bumi mazhar ni, tuan. Ini hebat mereka. Kita kalau berhadapan dengan ujian macam tu, tuan, tak tahu lah kita mampu atau tidak. Kerana apa? Kerana kita ni, kita kata dah manja lah, tuan. Dah manja, dah senang apa semua. Kalau kita tak ada air pun, beberapa hari pun kita pun tak penting, tuan. Ini dalam keadaan air bersih, susah. Boleh dikatakan satu hari mereka punya kegunaan harian air lebih kurang 2 liter sahaja sehari. So, masak, mandi, semua tu 2 liter sehari setiap orang. 2 liter banyak mana, tuan? 2 botol mineral besar tu dia buat kan? 2 botol mineral besar tu kalau kita ni ambil wuduk pun habis kan? Satu botol tu ambil wuduk habis orang kita ni. Dia tak biasa ambil wuduk kan? Habis kita ni. Tapi mereka boleh hidup dalam keadaan setahun berhadapan dengan ujian, ahli keluarga mati, jumlah anak yatim meningkat, rumah hancur, duit tak ada, makanan kena sekat, hospital kena bom. Tapi mereka boleh berterusan. Ini mereka yang tuan-tuan nak nampak hadis ni, tuan-tuan tengok mereka tu, itu akhlas kecil, sekarang kecil. Nanti akhir zaman kita akan berhadapan dengan dia yang sama juga. Mudah-mudahan kita tak sempat dengan zaman tu. Kalau tak sempat pun, tuan-tuan ingat saya selalu pesan, kita ada generasi yang ditinggalkan. Anak dan cucu kita, kemungkinan mereka yang akan melihat hadis ini menjadi realiti depan mata mereka sendiri. Dan akhlas ni kita kata, kan kita sebut tadi bahawa fitrah akhlas ni sebelum bahasa dia adalah pelapis yang jarang dicabut tu kan. Pelana dicabut tapi pelapis tu jarang dicabut. Kerana apa? Kerana akhlas ni kalau kita nampak, dia, kita boleh kata kebarangkalian tinggi dia jadi orang hilang harta benda dan juga ahli keluarga selalu disebab perang. Selalu disebab perang lah. Dia takkan disebabkan perkara-perkara yang lain. Adalah disebabkan penyakit pun orang boleh hilang ahli keluarga juga. Tetapi selalunya bila melibatkan jumlah yang ramai orang mati dan juga harta benda habis, biasanya disebabkan perang. Dan perang ni, istilah akhlas dia tepat kalau kena. Kenapa? Kerana perang ni kalau dia letak, dia susah nak angkat. Perang kalau dia dah mula, dia susah nak berhenti. Sebab tu, kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku dalam konteks geopolitik hari ini, kenapa mungkin ada di antara tuan-tuan yang bertanya, kenapa Iran tak bertirakat? Kenapa Iran tak bertirakat? Sedangkan Israel dia dah pancing Iran dia banyak kali lah. Dia dah bunuh Ismail Haniyeh dekat Tehran, kemudian dia bunuh leader Hizbullah, diserang kedutaan, diserang leader-leader tentera Hizbullah dan juga tentera-tentera Iran yang mereka. Jadi sebenarnya Israel ni dia dah pancing banyak kali Iran untuk terlibat dalam peperangan. Iran pula dia respon, cuma respon itu cuma macam agak menggetak je. Dia sekali bagi dia punya balistik punya misal, ada keluar hyper balistik dia jatuh 1-2, dia tak betul-betul all out. Kenapa? Dia ada kaitan dengan akhlas juga, istilah akhlas tadi. Kerana satu, kalau tuan-tuan ikuti perkembangan Twitter international, tuan-tuan akan dapati bahawa pemimpin-pemimpin Eropah, Jerman, France, UK kalau tak silap, mereka banyak ada beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pemimpin tertinggi Iran. Pujuk Iran supaya jangan start perang, jangan balas sangat. Mereka pujuk. Kenapa? Jadi dua faktor. Faktor pertama adalah di Eropah sekarang ni kita nak masuk winter, nak masuk musim sejuk winter. Winter ni, kalau kita dekat Malaysia ni, kita tak nampak kepentingan ataupun kesengsaraan dalam musim sejuk ni. Musim sejuk ni, kalau dia tak ada bahan bakar, dia sengsara kan bahan bakar sebab nak melindungkan badan. Suhu negara-negara ke atas. Dulu negara Eropah, mereka punya sumber gas dan juga minyak mereka untuk musim sejuk adalah Rusia. Jadi bila Rusia berperang dengan Ukraine, stop. Mereka berharap kepada negara-negara Middle East, Timur Tengah.
Katakanlah perang berlaku di Iran, dan dia bila jadi kat Iran, dia akan merebak. Dia akan merebak kat Syria, dia akan merebak kat Lebanon, dia akan merebak kat Middle East, kawasan sekitar. Maka dia akan menyebabkan bekalan yang sepatutnya sampai ke Eropah tu yang akan lebih terganggu. Bekalan minyak mereka, bekalan gas mereka, jadi mereka akan lebih sambut. Bila harga minyak naik, mereka punya kos kehidupan, inflation semua akan naik. Jadi sebab tu mereka pujuk Iran supaya bersabar. Keduanya, walaupun kita kata bila berperang sekalipun, Iran ni susah juga lah kita kata nak menang juga, walaupun senjata pada pihak dia, sebab dia bukan berlawan dengan Israel saja. Dia pasti berlawan dengan sekutu-sekutu Israel juga. Akan ada Amerika, akan ada France, akan ada Jerman duduk kat belakang. Bila berperang, memang negara barat dia boleh mulakan perang, tetapi nak menghentikan perang dia bukan dunia perang. Tuan-tuan boleh tengok apa yang berlaku dekat Afghanistan 20 tahun. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku dekat Iraq, tak habis-habis lagi tuan. Tuan-tuan tengok tak masuk Twitter, nampak macam tu nak tenang, tapi letupan apa semua masih berlaku lagi. Tuan-tuan tengok dekat Libya, tuan-tuan tengok kawasan-kawasan dekat Benghazi dan sebagainya, kawasan tersebut masih berperang lagi. Mereka masuk campur, start perang. Kawasan tersebut nak henti perang bukan satu benda mudah. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku dekat Ukraine. Kita nampak perang Ukraine, kita ingat macam perang sekejap dia tak. Kita tak tahu perang Ukraine dia berlaku selama berapa lama. Begitu juga kalau dimulakan perang dekat Middle East ni, Iran, Lebanon, bertempur dengan Israel dekat kawasan tersebut, dia boleh start, tapi belum tentu mereka boleh hentikan perang tersebut. Mungkin dia akan drag sampai 20 tahun begitu. Dan peperangan akan makan kos besar semua negara. Sebab satu guru berpandu semua tu, itu satu benda yang sangat mahal, puluhan ribu nilai dia, 10,000 USD nilai dia untuk digunakan. Jadinya kita semua bahawa kat sini ahlas juga kita kata, bila dia start perang, kita nak dipayah angkat. Dipayahkan ramai yang akan kehilangan, ahli keluarga juga harta. Habis fitnah ahlas, ada satu lagi fitnah seterusnya yang disebut. Rasulullah SAW menyambung keterangannya. Kemudian timbullah sesudah itu fitnah sarra, huru-hara kemewahan yang dibuat atau kerosakan keluar dari bawah tapak kaki seorang yang mengaku dari ahli baik pun. Dia mengaku dari keluarga pun, padahal dia bukan keluarga, wali-waliku hanyalah orang-orang bertakwa. Okey. Kalau kita baca hadis, ulama-ulama sebut, walaupun Nabi sebut satu peristiwa tu begini, kemudian peristiwa tu begini, begitu juga dengan hadis-hadis tanda-tanda kiamat dan sebagainya, ulama-ulama sebut, Nabi sebut tu dia tidak menjadi ikut susunan itu. Tidak seperti yang satu yang Nabi sebut tu jadi dulu, yang tu jadi kemudian, yang tu jadi kemudian dan sebagainya. Boleh jadi yang Nabi sebut nombor 2 tu jadi dulu, ataupun yang nombor 1 tu jadi terkemudian Nabi sebut. Maksudnya begitu kalau kita baca hadis. Jadi Nabi nak kata antara fitnah yang berlaku juga akhir zaman adalah yang tadi fitnah susah, semua orang akan kehilangan ahli keluarga dan harta benda. Fitnah seterusnya adalah fitnah kesenangan pula. Ini ujian yang berat pada umat Nabi SAW. Maka kita telah baca hadis turun daripada ini. Pernah sekali Ummul Mukminin kata Nabi SAW bangun dalam keadaan muka merah. Nabi seperti marah, kerana Nabi kulit dia putih. Bila Nabi marah muka nampak merah. Nabi seperti terkejut dan Nabi kata, fitnah apakah yang dibuka pada umatku hari ini? Kemewahan dunia apakah yang telah dibentangkan kepada umatku pada hari ini? Kerana apa? Kerana Nabi risau. Ujian kesusahan biasa orang akan menyebabkan dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ujian kesenangan akan menyebabkan orang tu biasa lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ujian susah, orang susah ni dia dekat dengan Allah. Biasa bila senang ni dia akan rasa macam semua dia boleh beli, dia boleh dapatkan rawatan, semua dia rasa benda ni dapat diselesaikan dengan duit ringgit dia sendiri. Dia tidak lagi tawakal pada Allah Ta'ala. Kita ni tuan-tuan, sebab tak ada duit, tak ada duit, tak ada apa, masalahnya memang tak nampak jalan, tak nampak jalan. Nak buka akaun bank lagi sedih dia mau pakai akaun bank. Jadi apa penyelesaian kita? Kita tak ada siapa yang boleh menolong kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun pergi tahajud, pergi minta orang surah, buat solat hajat, kalau kita sakit dan sebagainya. Sebab kita tak nampak cara lain yang boleh bantu kita macam datang. Orang-orang yang ada duit, dia nampak ada penyelesaian lain. Ada duit dia cari doktor pakar, doktor yang paling baik, tak apa duit dia boleh bayar. Ada masalah dia tak apa, kita counting, ada orang ni supaya boleh selesaikan masalah. Sebab dia nampak ada penyelesaian lain. Itu yang kita kata kebanyakan orang ni tidak semua, tapi kalau orang yang diuji dengan kekayaan, dia payah sikit nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia telah dilekakan dengan harta benda yang dia ada. Maka fitnah yang seterusnya Nabi kata akan berlaku fitnah sarra. Dia fitnah kemewahan, dan dia datang daripada fitnah ni, dia akan datang daripada
seorang yang mengaku daripada ahli keluarga Nabi, tapi dia bukan daripada keluarga Nabi itu. Ini pun di satu hadis yang menarik untuk kita tengok. Nabi kata nanti salah satu fitnah akhir zaman berlaku. Fitnah ni datang daripada seorang yang mengaku dia ahli bait keluarga Nabi SAW, keturunan Nabi SAW, tapi Nabi kata dia bukan daripada keturunan Nabi. Itu tuan kita faham. Baik, kenapa benda ni jadi? Okay. Di zaman kita lebih boleh relate tuan. Kerana orang mula melihat kita ni umat Nabi SAW yang jauh ditinggalkan oleh Nabi SAW 1400 tahun. Kita tak pernah dapat tengok Nabi SAW, tak dapat macam peluang-peluang sahabat-sahabat dapat khidmat dengar dengan Nabi SAW, duduk bersemuka dengan Nabi SAW. Kita terlalu jauh, 1400 tahun tak dapat tengok Nabi SAW. Tetapi kita mula mengenali agama, kita mula baca hadis Nabi SAW, mula ada majlis-majlis meraihkan Maulidul Rasul, kita mula rasa cinta pada Nabi SAW itu mula ada pada kita. Jadi apa yang tinggal pada kita selain daripada tinggalan Al-Quran dan hadis, kita ada keturunan Nabi SAW yang masih mengajar agama. Ya, baik yang letak lagi al-baik, habaib, ini keturunan Nabi SAW masih ada. Jadi disebabkan orang pada hari ini, kita kata kita meraihkan ahli keluarga Nabi, orang nampak ini ada advantage kita. Sebab apa? Sebab orang tengah menyukai keluarga Nabi, dia pun ride the waves. Dia macam naik ombak tu, dia nak ikut trend yang semasa, maka dia pun datang dengan self-claim, dia mengaku dia keluarga Nabi. Padahal dia bukan keluarga Nabi SAW. Yang ni banyak, yang ni dekat contoh gini, orang Arab yang mengaku keluarga Nabi, dia tidak ada masalah. Kerana orang Arab ni, dia jaga salah silap. Ini memang kelebihan orang Arab lah. Dia jaga salah silap keluarga dia, daripada siapa. Sebab tu, orang Arab ni dia ada nama keluarga dekat belakang nama dia kan. Orang kita Nusantara, dia tak berapa jaga salah silap. Kita pun kalau tanya tentang mungkin last nama moyang tuan-tuan ingat tak? Mungkin sampai satu nama. Saya bin Najib bin Husin bin Awang, itu last saya tahu. Lepas tu atas itu saya tak tahu siapa nama dia kan. Tapi orang-orang Arab dia ada salah silap, sambung keluarga siapa sampai kepada Nabi SAW. Mereka sampai di belah kita ni ada yang di negara jiran kita lah, dia ada yang self-claim yang main di Kelang Jati. Yang self-claim ni yang selalu bawa ajaran mendatangkan fitnah kepada para habaib. Ini betul-betul tengok. Kalau kita tengok habaib di Malaysia, contoh dia kata Habib Ali Zain Abidin, kata dia adalah orang yang alim, orang yang alim, dia betul dan Nabi SAW jaga salah. Di Malaysia insyaAllah tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok di negara jiran kita, kadang-kadang yang datang claim pelik-pelik datang dari luar. Saya ada tengok satu video. Benda ni kalau tuan-tuan dengar dengan akal yang sejahtera pun dia tak soal akal. Ada satu video tu saya dengar, dia geng-geng lah kan. Dia mengaku dia betul-betul habaib, tapi saya rasa bukan habaib. Dia cerita satu hari dalam mimpi ni ada mimpi yang benar, mimpi Nabi SAW. Kerana dalam hadis juga sebut bahawa syaitan dia tidak akan dapat berupa Nabi SAW. Orang yang mimpi Nabi itu betul, cuma yang ini tak pasti dia mimpi ke tidak, ataupun dia mimpi benda lain kan. Dia cerita dalam mimpi dia, saya tengok video tu. Dia kata dia tengah mimpi, dia nampak ada seorang berjalan dengan bercahaya. Orang kedua berjalan dengan cahaya. Orang ketiga jalan dia sebab tahan. Relax. Dia kata, nak pergi mana dia kata? Dan kamu siapa? Dia kata, aku adalah Al-Hasan bin Ali. Cucu Nabi SAW. Depan tadi tu Ali ya. Atas ni Rasulullah atau apa. Jadi tiga-tiga kan di mana? Tiga-tiga ni nak pergi belajar ilmu Nahu dengan seorang Habib. Saya tak ingat nama Habib tu. Ilmu Nahu ni tuan-tuan mengaji, dia ilmu membariskan bahasa Arab hujung. Nahu dengan saraf ni dia dulu kena belajar. Maksudnya kita belajar ni kenapa kena baris dengan hujung? Kerana hujung tu dia ada maksud yang besar dalam bahasa Arab. Jadi kalau tuan-tuan tengok cerita ni, kerja dapur pula lah Nabi SAW, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Hasan nak pergi belajar Nahu dengan Habib pula tu. Habib tu pula tu orang yang terkemudian, sedangkan Nabi SAW orang Quraisy, bahasa Arab Nabi SAW bahasa yang perfect kan. Macam mana salah satu cara ulama hadis tentukan hadis tu hadis yang bermasalah, dia ada nakarah atau dia ada masalah di situ bahasa macam mana. Dengan baca matan hadis pun ulama dah tahu itu hadis tu kemungkinan hadis palsu. Tengok matan dia maksudnya dia punya
perkataan dalam bahasa Arab, hadis dia, orang yang mahir bahasa Arab ni, dia tengok boleh tahu ini bukan datang daripada Nabi SAW. Kenapa? Kerana bahasa Arab dia cincai sangat. Bukan. Kerana Nabi SAW bahasa Arab dia sangat indah. Jadi kenapa pula Nabi SAW nak belajar bahasa Arab dengan orang lain, sedangkan Nabi ni adalah orang yang bahasa Arab dia paling fluent sekali. Kita tak payah cerita Nabi SAW, betul? Kita cerita orang selepas daripada tu, ulama-ulama besar lepas tu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Betul tak? Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal ni, anak murid dia kata tak pernah sehari dia dengar Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal cakap bahasa Arab pasar. Tak pernah sekali. Kita mungkin kalau macam mengajar ni, mungkin kita tak cakap bahasa formal kan, luar kita sembang cakap bahasa pasar lah, sembang kan, cakap macam mana lebih kita kadang-kadang. Tapi Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal ni, anak dia kata tak pernah dengar walaupun sekali dia cakap bahasa pasar. Maknanya dia jaga untuk indah bahasa. Ini orang yang duduk 100 tahun lepas Nabi SAW. Apatah lagi baginda Nabi SAW sudah tu bahasa Nabi. Sebab tu kalau baca hadis ni, kadang-kadang sahabat-sahabat pun kata, apa maksud hadis ni Rasulullah? Kan Nabi sebut Al-Ruwai betul, sahabat tanya, apa Al-Ruwai betul? Apa betul ya Rasulullah? Al-Wahid, wa man-wahyu ya Rasulullah, apa wahid tu ya Rasulullah? Yang ni hadis kita baca, Nabi sebut Ahlas. Sahabatnya, apa tu Ahlas ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tu kau orang Tanjung Karang kan? Sahabat-sahabat tu orang Arab, Quraisy semua tu. Tapi kadang-kadang Nabi cakap bahasa tinggi pun, apa Nabi semua ni mau tinggi sangat bahasa Nabi ni. Sahabat-sahabat pun tak faham betul ketinggian bahasa Nabi, keindahan Nabi SAW. Jadi apa benda pula Nabi nak belajar bahasa Arab dengan orang lain dalam mimpi pun tak tu kan? Jadi kita kata benda-benda cerita-cerita mengarut banyak lah tuan-tuan cerita mengarut. Yang ni kebanyakan datang fitnah daripada orang-orang yang belum tentu di keturunan Nabi SAW. Tapi kenapa? Kerana dia nampak benda ni, kalau mengaku keturunan Nabi ni, orang raihkan, orang datang cium tangan, orang jamu makan, orang bagi duit sedekah apa semua. Jadi begitu. Ni kita kata inilah betul-betul orang-orang yang menunggang agama kerana keuntungan peribadi semata-mata. Sedangkan dia bukanlah ahli keturunan Nabi SAW. Dan kalau orang tu kan, saya tengok juga ikut game-game dekat Indonesia ni, ada dalam kalangan orang yang tak bersama mereka, dia datangkan bukti gitu. Datangkan bukti kau betul-betul keturunan Nabi SAW. Kerana banyak habaib-habaib daripada Yaman, mereka ada salah silap. Mereka ada salah silap. Tu tak bayangkan hadis ataupun Quran lah, Quran. Saya ada sanad Quran. Sanad Quran ni pun kita boleh tentukan sampai ke Rasulullah SAW. Saya dan yang ayah saya yang belajar dengan guru dia belajar dengan guru dia, saya sedarat tu sampai kepada Nabi SAW belajar Quran. Apa tak lagi keturunan? Lagi tak beritahu kan? Kita tak datangkan mana izat keturunan ni. Dia orang tak boleh nak datangkan. Sedangkan yang lain-lain ni, yang aku ni, mereka boleh datangkan keturunan mereka ni, daripada siapa kahwin siapa sampai kepada Nabi SAW. Yang dekat negara jiran ni, saya tengok ada seorang ni, dia rasa tercabar. Dia kata dia boleh bagi DNA dia, tapi dia kata kurit kubur Nabi. Kurit kubur Nabi, ambil DNA Nabi, ambil DNA dia gitu. Baru dia boleh bagi DNA dia. Siapa nak beri kurit kubur Nabi dia kan? Kubur Nabi tu pun tak ada siapa yang masuk lepas tahun 90 Hijrah. Dia kata ni benda-benda yang merimpik lah. Yang benda-benda ni kita orang awam kena hati. Tentu bukan jenis boleh orang ni dia nak jamak dia sedang dia kan, pakai serban besar sikit kan, letak kain subi, letak kat tiga, lepas macam dia orang sikit, letak kat tiga kain subi, letak minyak atar 2 liter dalam poket, pakai lidah sikit, jalan pakai tongkat jambut sikit, letak kita orang kata ini kita pun tu kita pun tak tahu dia betul-betul Nabi ke dia scammer ke apa, kita pun tak tahu. Jadi betul kena hati lah, betul kena tengok peribadi dia, akhlak dia, ilmu dia. Kalau dia betul-betul kita kata macam Habib Ali Zainal dia betul lah, nampak lah dari sudut akhlak dia, dari sudut ilmu dia, dari sudut tingkah laku dia dan sebagainya, percakapan dia, jadi memang nampaklah gaya betul Nabi. Tapi kalau yang datang entah apa-apa, betul kena hati-hati juga. Jangan mudah sangat terpengaruh, kerana zaman sekarang ni dia ada orang yang akan mengambil kesempatan atas nama agama. Kenapa? Kerana agama mendatangkan untung ke akhir kan. Kan orang nampak janji ustaz-ustaz saya, ustaz-ustaz mobil lah, so selebriti boleh pakai fire, boleh orang bayar mahal kan, nampak macam
Bagus juga kan. Kalau basking ni banyak orang bayar tak banyak kan. Tapi kalau jadi ustaz dan peneliti, jadi orang agama ni nampak macam dimuliakan. Jadi ada orang yang mengambil kesempatan atas tu, walaupun sebenarnya dia bukan orang yang sebenar dalam benda tersebut. Bahkan ni kita baca hadis ni, Nabi dah ingatkan, hati-hati. Nabi kata nanti akan ada orang yang mengaku daripada ahli keluarga aku, tapi dia bukan daripada keluarga aku. Dia mendatangkan fitnah. Wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa, kata Nabi SAW. Kemudian manusia mengandalkan seseorang bagaikan punggung bersandar pada tulang rusuk. Sesudah itu timbullah fitnah Duhaimah, iaitu huru-hara yang sangat dahsyat, yang tidak membiarkan seorang pun dari umat ini melainkan dilanda. Kalau kita tengok hadis yang kita baca daripada awal sampai yang kita baca ni, dia Nabi sebut dia naik dia turun. Ada waktu kita diuji dengan susah, ada waktu diuji dengan senang. Ada waktu diuji dengan susah kan? Ini dua-dua ni ujian. Susah pun ujian, senang pun ujian. Ujian yang seterusnya sebelum Dajjal muncul adalah fitnah Duhaimah. Dia huru-hara yang sangat dahsyat. Nabi kata tak ada seorang pun daripada umat ni dia akan terselamat daripada fitnah. Semua orang akan kena. Duduk mana sekalipun umat Nabi Muhammad, semua orang akan terkena fitnah Duhaimah ini. Apabila dikatakan huru-hara itu telah selesai, maka ia kembali lagi, di mana seseorang pada waktu pagi beriman lalu petang harinya menjadi kafir. Fitnah yang dahsyat ni, ujian yang sebenarnya atas iman kita semua. Kita nak tahu kita kuat ataupun tidak berhadapan dengan sesuatu ujian adalah iman kita. Seorang yang mempunyai iman yang kuat, dia mampu untuk berhadapan dengan ujian. Tapi kalau dia tak ada iman yang kuat, dia belum tentu akan mampu berhadapan dengan ujian yang berat. Sebab tu kita nak disebut badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kamu buat amal, maknanya bina iman kamu sebelum datang zaman fitnah. Kenapa? Kerana nak menghadapi zaman fitnah ni tidak bukan mereka dengan iman kita. Tuan-tuan cari contoh, tunjuk contoh mudah lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ada dekat surau, datang sembahyang jemaah. Ni sebab apa tuan? Sebab iman lah. Sebab iman kan? Kalau kita kata kekuatan fizikal, tuan-tuan pun saya fikir ada yang sakit lutut, ada yang gaut, ada yang wasir, ada yang macam-macam lah. Kalau ikut tunjuk senarai doktor punya sakit tu, ada macam-macam kan. Tapi kita boleh sampai tak? Adakah kita sampai sebab kita sihat? Tidak. Ada ramai lagi yang sihat kat luar tu, yang join maraton berlari 48 km usul, ramai lagi yang sihat tu kan. Tapi melangkah kaki, melangkah lebih jauh, jika minggu lah, melangkah kaki dah sampai ke surau ni, padahal tak berpeluh. Saya ingat lah, misalnya tak adalah saya tengok orang sampai luar surau ni peluh. Tak adalah, kita jalan kaki tak peluh lah. Tak penat pun jalan kaki, tak ada sedih orang cungak keluar inhaler. Mungkin kalau ada tu dia check doktor lah, tapi jantung tak kan. Tak penat lah sampai sini. Tapi tak, ramai tak sampai kan. Saya tengok lagi tu, saya kagum lah orang yang berlari maraton ni. Betul dan bukan muslimat telah baca Allah SWT sekalian. Jadi disebut tadi bahawa yang menjadi kekuatan kita untuk berhadapan dengan fitnah akhir zaman adalah iman. Sebab itu tuan-tuan kita sebut tadi, ada orang-orang yang boleh berlari sampai 48 km. Saya pergi kuliah subuh dekat Belah Gombak ni. Kita pergi kuliah subuh dalam 4, dalam pukul 5, 10 macam tu. Tengok ini berlari lah. Dia berlari. Saya habis kuliah subuh, habis sarapan, bawa kereta balik, tengok jalan untuk lagi. Tak habis berlari lagi, ada lagi yang melekor dia berlari lagi. Dia dah 48 km kan. Ada orang lagi start pukul 3 pagi, habis dekat off time dia 10 pagi kan. 10 pagi tu siapa yang tak habis lagi, dia tak akan dapat mental finisher lah. Siapa yang habis 10 pagi. Tapi tuan-tuan bayanglah berlari dari pukul 3 pagi sampai pukul 10 pagi. Cuba kalau kita buat kuliah daripada pukul 3 pagi sampai 10 pagi. Ataupun daripada 10 malam sampai 3 pagi. Kita kucing balik 10 malam sampai 3 pagi. Dahsyat lah tu yang tak orang tak boleh lah itu kan. Tapi kita kata orang benda-benda dunia dia boleh buat pada kuatan fizikal, tapi benda-benda berkaitan dengan ibadah, benda-benda berkaitan dengan kita punya nak tunjukkan amal kita pada Allah SWT ni, kita akan mampu buat melainkan dengan kekuatan rohani. Lalu kita nak kena bina kekuatan iman kita sebelum berhadapan dengan akhir zaman. Kerana Nabi kata apabila huru-hara itu telah selesai, maka ia kembali lagi, di mana akhirnya dahsyat sangat, nampak macam selesai dah habis dah, datang lagi. Dah selesai dah habis dah, datang lagi. Hingga menyebabkan Nabi kata seorang di waktu pagi hari beriman, lalu petang hari menjadi kafir. Akhirnya manusia terbahagi ke dalam dua kota besar, iaitu kota iman dan kota munafik.
Dahsyat sangat ujian pada waktu tersebut. Saya sebut ujian akhir zaman. Walaupun nampak dia menguji fizikal kita, tetapi benda yang lebih besar adalah diuji keimanan kita. Sampai Nabi kata, ada orang yang yusbihur rajul mu'mina wa yamsi kafira wa yamsi mu'mina wa yusbihu kafira. Pagi beriman, petang kafir. Petang kafir, pagi beriman. Boleh berulang macam tu sampai tahap macam tu sekali. Iman diuji. Dahsyat. Kerana apa? Kerana iman dia duduk di mana? Iman duduk di hati. Hati ni dia, sifat dia berbolak balik tuan. Kejap ni, kejap ni. Sebab tu dulu tuan mungkin suka satu benda, betul tuan tak suka yang benda lain juga kan, tak suka benda. Sebab tu kita diajar dalam Quran Al-Karim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami setelah kau bagi hidayah kepada kami. Kerana apa? Kerana hati sifat dia pusing-pusing. Hari ini kita tetap iman. Iman kita insya-Allah tak ada hilang. Kita beriman kepada Allah. Tapi dahsyatnya ujian akhir zaman menyebabkan iman itu berbalik. Pagi ini beriman, petang jadi kafir. Petang kafir, pagi beriman. Sampai tahap macam sekali. Dalam kitab Tabiul Ghafilin, dia gambarkan hati ni dia macam, kalau padang pasir kan. Kalau tu tengok cerita cowboy yang padang pasir. Cerita cowboy padang pasir, dia ada satu scene yang macam ranting-ranting tu boleh tiup angin, dia pusing-pusing. Ranting tu jadi macam bola, dia tiup angin kan. Di sini cerita cowboy, ranting tu boleh tiup angin, pusing-pusing. Boleh nampak masuk cowboy belakang ada besi, boleh nampak pistol tu kan. Cerita cowboy kan. Yang berpusing-pusing di padang pasir tu, itu hati. Ulama sifat kan. Mana hati kita kejap gini, kejap kena tiup angin jadi gini pula, kejap kena tiup angin jadi gini pula. Kejap suka makan western, kejap suka makan pedas Negeri Sembilan, kejap suka makan dia gitu lah ke. Satu hari dia suka makan Milo ais. Asal datang kedai, udah Milo ais. Asal datang kedai, udah Milo ais. Dah lama-lama ni, dia tengok ais pula, tukar pula. Dia dah tukar, dia dah sini tukar. Kejap sokong pasukan bola sepak dia, beria tengok tanpa stiker kat belakang kereta, pasang jersey, pakai maflar apa semua, dia orang gila dia tengok. Dan dia tukar pula pasukan lain. Pasukan tu tak menang ni pada pasukan lain pula. Tukar, kejap tukar. Kejap suka pakai model kereta ni, tukar pakai model kereta ni pula. Manusia ni hati ni begitu, kejap ni. Apa tak lagi iman, bila diuji dahsyat akhir zaman, dia akan berbalik. Jadi kita kata, nak tak nak, persediaan menghadapi akhir zaman adalah dengan iman, dengan bersegera buat amal soleh. Hingga selepas daripada itu, manusia akan terbahagi ke dalam dua kota besar. Jadi kota iman di mana tidak ada kemunafikan, dan kota munafik tidak ada keimanan. Kita hari ini boleh berlakon macam orang warak, boleh berlakon macam orang saleh, tapi apa yang Allah Ta'ala pandang sebenarnya ada apa dalam hati kita. Nanti dalam hadis disebut beberapa hari sebelum Dajjal muncul, semua orang akan tunjuk turun kali masing-masing. Orang beriman akan duduk kelompok orang beriman. Otomatik Allah Ta'ala jadikan begitu. Dia akan kumpul orang beriman saja. Orang munafik dan orang fasik dia akan duduk satu kumpulan. Otomatik dia tak boleh mampus. Dia memang sebenarnya kita ni manusia. Sekarang pun kita akan serasi dengan orang yang sama kita. Cuma tuan perhati, best friend tuan dengan kaki mengencing tuan sampai 3-4 jam tu, semua ada benda yang sama dengan tuan. Sama ada dia minat main motor juga ke, atau kaki mancing juga ke, atau adalah benda yang dia minat yang boleh duduk bersembang sama. Mesti ada benda sama. Kalau tak, dia takkan duduk lepak saja. Boleh lepak lah, tapi tak sampai berhari-hari pun, 3 jam boleh lepak sama. Mesti ada benda sama. Sebab manusia ni, sebab tu Nabi suruh al-mar'u ala dini khalil. Seorang tu agama tengok kawan. Kalau kawan begitu, dia tukang gitu juga lah. Kerana dia kiat sama. Burung, tuan tengok burung dia akan terbang dengan bangsa dia. Tuan akan tengok burung pipit, terbang semua burung pipit. Burung gagak terbang semua burung gagak. Burung pati semua burung pati. Dia tak ada tuan tengok burung terbang macam mixed fruit, campur-campur kan. Ada tiba-tiba ada burung pati dalam tu, tiba ada burung gagak dalam tu, tiba ada burung muda. Tak, dia akan terbang sekali. Nanti dekat-dekat kiamat, iman dengan munafik ni akan jadi sekali. Orang beriman akan kumpul sekali. Dia tak akan boleh campur orang munafik. Orang munafik akan kumpul sekali, tak boleh campur orang beriman. Otomatik jadi macam tu. Kalau waktu tu tak boleh nak aku ni beriman kot, tak dia munafik tapi kau orang beriman, tak boleh. Dia akan otomatik itu. Allah tak nak jadikan dia begitu setting dia. Apabila itu telah jadi, Nabi kata, maka tunggulah Dajjal pada hari itu juga atau esok hari. Ada ulama kata mungkin sama ada dalam waktu terdekat hari itu atau beberapa hari lepas daripada itu, orang bila start berkumpul dan mula terbahagia antara orang beriman, orang munafik, tak lama lepas itu Nabi kata Dajjal akan muncul. Dajjal akan muncul tak lama lepas itu. Dan inilah yang akan menguji orang yang beriman, akan cuba selamatkan diri mereka dan ahli keluarga mereka daripada fitnah Dajjal. Yang munafik ni, kita kata mereka adalah golongan yang akan tewas di
bila berhadapan dengan ujian iman. Kenapa? Kerana Dajjal ni dia punya fitnah dia dahsyat, dan tak ada siapa yang dapat selamatkan kita kecuali Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi ajar kepada kita doa-doa dan amalan supaya dapat lindung daripada fitnah Dajjal. Kalau orang tu iman dia kuat, insya-Allah dia mampu bertahan, dia mampu survive. Tapi kalau dia duduk dalam kategori orang yang munafik, kebarankan yang tinggi, dia akan tewas dan akan jadi Dajjal, akan jadi pengikut Dajjal. Kenapa? Kita tak nak sangat jadi pengikut Dajjal, sebab jadi pengikut Dajjal dia akan mati dalam keadaan kafir. Dia tak boleh patah balik. Dia tak boleh patah balik. Hari ini dalam keadaan normal, orang boleh mungkin dia Islam, kemudian dia murtad, kemudian dia balik kepada Islam. Dia boleh jadi begitu dia pada zaman hari ini. Tapi bila Dajjal muncul, sekali ikut Dajjal, dia tak boleh return. Dia akan turun Dajjal dan mati dalam keadaan kafir. Sedangkan kita kalau boleh tak nak mati dalam keadaan kafir, kerana iman kita nak benda yang paling valuable sekali. Banyak mana maksiat tuan-tuan buat sekalipun, kalau tuan-tuan masuk neraka tapi tuan-tuan masih ada iman Allah SWT, kita akan boleh keluar daripada neraka dan masuk syurga Allah SWT. Tapi kalau kita mati dalam keadaan kafir, dulu akan kekal khalidina fiha abada. Mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya diazab oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.